Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bermula yang kedua itu Kitab Usul Tauhid, muka surat 12, 3 baris di pada bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Tuan Syekh Husin bin Muhammad Nasir rahimahumallahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'uluhi fid darain amin ya rabbal alamin. Bermula yang kedua daripada dua bahagi daripada ilmu yang wajib atas tiap-tiap mukallaf menuntut mengetahui akan dia. Akan ilmu itu, iaitu ilmu fiqh. Ini ilmu yang wajib atas kita setiap mukallaf. Menuntut, dia ni belajar. Menuntut mengetahui. Akan ilmu yang kedua itu, iaitu ilmu fiqh. Disebut menuntut mengetahui itu. Dia bukan kata wajib mengetahui. Wajib kita menuntut mengetahui. Sebab nak tahu tu, kalau wajib mengetahui, semua pakat kena tahu. Bukan semua tahu ni. Semua tahu ke ilmu fiqh? Tambah ilmu tauhid. Semua tahu ke ilmu tauhid? Kalau semua kena tahu, jadi pakat jadi Tok Guru belakang. Masjid surau tak payah panggil Tok Guru mengajak, pakat alim belakang. Dah wajib kena tahu. Dah wajib kena tahu. Kita gelecek sikit noh. Dah cuti lama kita gelecek malam ni. Kami duduk pondok rajin duduk gelecek. Gelecek ni bagi reti dia tu. Tak mau duduk puh begitu ya. Kita gelecek. Ya, Tok Syekh berkata wajib menuntut mengetahui. Bukan wajib mengetahui. Kalau wajib mengetahui, siapa tak reti fiqh dia berdosa. Berdosa habis sekeliling saya. Saya pun bukan reti sangat fiqh. Kan? Jadi semua kena jadi Tok Guru. Ilmu tauhid semua pakat kena tahu belakang. Pakat kena kenal belakang. Habis kena jadi Tok Guru. Tak adalah masjid kita tak kena panggil lah orang main duk mengajak. Dah semua wajib kena tahu. Begitu kat ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf lagi payah. Tu. Takat berlakon tak jadi. Dia kena reti betul tasawuf. Tak. Wajib menuntut mengetahui. Yang wajib tu belajar. Tahu tak tahu tu dia punya pasal. Bila belajar dia tahulah kan. Tapi maknanya bukan bila wajib kena tahu. Dia panggil taklif bima la yutaq. Dalam ilmu fiqh. Taklif bima la yutaq batil. Orang panggil membebankan apa yang manusia tak mampu. Ya, kita mampu kan mengetahui ilmu tauhid? Tak mampu kan? Tak mampu. Tu pun hak yang harus jadi Tok Guru, duk alim tauhid tu Tuhan bagi ya. Kalau kira dia memang tak boleh dah. Tu gelecek orang panggil. Cuma kita wajib belajar. Wajib belajar. Mengetahui itu insya-Allah tahulah.
Tapi kalau tak tahu pun tak apa. Faham? Kita belajar. Tahu pun tahu secara ijma pun tak apa dah. Sebab bila sebut itlaq, disebut mengetahui, dia kena tahu sungguh-sungguh. Mana boleh kita tahu sungguh-sungguh? Saya pun tak tahu sungguh-sungguh. Duk mengajak tauhid pun bukan tahu sungguh-sungguh pun. Saya ni pun bukan tahu betul-betul. Ilmu tu lah. Tu yang Tok Syekh sebut menuntut mengetahui. Yang dituntut tu, yang wajib dia lah belajar. Lepas tu ulama kata Imam Sanusi, wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an ayat lipa. Kata tu Pak Cik mengajar mati, dihurai ayat ta'allama. Wa yajibu ala kulli mukallafin ayat lipa ni ayat ta'allama. Ila ayat lipa, bahawa dia belajar sehingga dia kenal. Belajar hingga kenal. Tak kenal tak apa, tapi belajar tu. Belajar bagi nak kenal. Tak kenal cerita lain lah. Cuma hang dah belajar nak kenal, saya memang nak kenal belajar. Tapi tak kenal tak apa. Malaikat tanya hang kenal tak? Mampu kita tu. Hang kenal tu hal tak? Hak taklif tu belajar. Nanti kita pun akan belajar nanti. Nanti kalau sempat lalu, hukum taklifiah wajib kan? Dia bersangkut dengan perbuatan mukallaf. Belajar. Kemudian Allah campak mengetahui. Itu asal begitulah. Tapi kalau nak cakap wajib belajar pun tak apalah. Kalau kita nak gelecek, asal-asalnya begitu. Ini nak kira gelecek orang panggil. Dia tutup saya tak gelecek mana. Kata tutup dulu dia baca kitab, dia gelecek tu, gelecek. Gelecek ni. Pun dia nak bagi gol tu, gelecek tu. Kita nak bagi gol, belepung bagi begitu. Dia pun gelecek tu, baru faham. Ini selok-belok. Dia pun gelecek dulu. Lepas tu kan dulu kalau baca kitab ni nak habis lambat. Satu malam 3 baris, 2 baris, kadang sebaris ya. Dia gelecek. Tapi bila reti tu reti sungguh. Tapi nak khatam 3-4 tahun. Kadang-kadang tu tak nak mati, nak matilah. Di mana lah? Matilah, innalillah. Lama tak nampak dia lah. Meninggal dah. Jadi gitu. Nak buat macam mana? Kita ni disuruh tahu. Bukan disuruh kita khatam. Tak khatam tak apa. Bagi reti. Ilmu fiqh. Yang dinamakan dia ilmu furu'. Furu' syariat. Dia panggil ilmu furu'. Ilmu cabang agama. Usuluddin tu umpama batang dia. Kan? Usuluddin batang dia. Tu. Kalau fiqh ranting-ranting dia. Tasawuf dia tu bunga, buah, tu tasawuf. Usuluddin akak batang dia. Usuluddin tak lawan hak tu Usuluddin ni. Tu memanglah. Dia punya umbi dah ke batang tu. Fiqh dia punya ranting-ranting tu. Tak ada enggak. Pokok mana naik sebatang macam tu kan. Tak ada ranting tak ada. Tu cabang tu fiqh. Kalau jenis pokok tu hak jenis bunga. Kalau jenis buah tu tasawuf. Bunga tu tasawuf. Itu. Ni dia kata Usuluddin kita lepas dia pun. Ni fiqh pula. Okey, fiqh. Ilmu fiqh pun dia panggil ilmu furu' atau furu' syariat. Cabang agama. Ini pun wajib. Artinya cabang daripada ilmu yang pertama. Apa dia ilmu yang pertama? Iaitu ilmu usul, ilmu usuluddin dan ilmu tauhid. Tu. Hak tu memanglah. Ilmu usuluddin, ilmu tauhid tu memanglah. Tu tak ada petikan lah. Tapi hak tu yang kita tak apa nak belajar tu. Kan? Ilmu hak tu yang kita tak apa nak belajar dan Tok Guru pun tak apa nak ada. Tok Guru tak apa nak ada, amin. Tak apa nak ada. Tanpa nak mengajak style lama betul. Kita nak mengaji style lama. Nak mengaji style kullah hak tu, buka Quran boleh. Kita buka YouTube banyak. Hak jenis mudah-mudah kan. Kullah hak Allah Samad. Dah, kita nak mengaji cara jisim ni. Nak bagi faham betul-betul. Tu. Bahas makhluk ni. Jirim apa dia, jisim apa dia, aurat apa dia. Jenis tu payah. Payah nak jumpa.
Jadi dah payah, timbullah puak-puak menentang. Dia memang panggil orang begitulah. Dia bila dia tak tahu, dia akan musuh. Kalau dia tak tahu satu ilmu tu, dia akan mulak, dia akan benci. Pepatah Arab kata begitu. Siapa yang tak tahu tentang satu, dia akan benci tentang tu. Dia akan benci. Malah mengaji ilmu tauhid payah. Aku tak suka. Cuba dia kerti yang awal kali dia main. Macam tu saya dulu mahaban. Menduk ngaji podok mahaban tak pandai. Bila pergi makan kenduri mahaban, malah mahaban. Lepas tu lah pergi tu pula suruh kita mahaban pula, tak kerti pula. Kan? Allah malah mahaban ni. Makan sudah mahaban pula. Lepas tu belajar mahaban. Oh tak mahaban marah. Pok ni apa tak buat mahaban ni. Kalau mahaban tak bagi mic kat kita dia marah. Bagi letak ni nak mic ni. Boleh semua mahaban ni tapi saya tak marah ni kan. Tu orang kampung dia bagi depa. Dulu mahaban 3 orang jadilah dulu. Saya ada kawan 3 orang, satu kampung ayuh. Nak lagu apa? Belajar apa? Tak bagi mic marah. Dah reti. Tu kata bila dah reti gitu. Tak buat mahaban marah pula. Dulu kan marah. Apa buat mahaban? Kita tak reti. Tu pula dah kau tak tahu. Belajar apa tak reti mahaban. Dulu tak leh 2 pondok dia kena reti semua. Macam ilmu macam ni jugalah. Mula nak dengki, mula nak musuh. Belajar apa payah-payah je tu. Ilmu payah-payah. Duk mengaji, buat-buat tu, duk mengajar apa payah, mengajar senang sudah. Dia mula lagi, cuba kat dia reti tak. Tu ilmu fiqh cabang daripada ilmu yang pertama, iaitu ilmu usuluddin dan ilmu tauhid. Tu dah dia bicara sikit dah, kita dah lepas dah sikit dah tu. Dia punya cabang dia. Kalau pokok dia ranting dia lah. Dahan ranting tu lah. Itu fiqh. Sebab tu dia panggil ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain apa dah? Ilmu fiqh, tauhid, tasawuf. Fiqh, tauhid, tasawuf. Ataupun dipanggil ilmu syariat. Ilmu syariat. Ilmu syariat ni 3. Yang lain tu dia panggil alatun laha. Alat bagi ilmu syariat. Macam nau, sorak, semua tu. Hak syariat betul, hak fardu ain 3 ni. Fiqh, tauhid, tasawuf. Hak 3 ni, hak Jibril mai tanya tu. Saya selalu duk bawa hadis ni. Jibril mai tanya Nabi, mal Islam, mal iman, mal ihsan, mal iman, mal Islam, mal ihsan. Apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Islam isyarat kepada fiqh. Soalan tentang Islam tu. Soalan tentang iman isyarat kepada tauhid. Soalan tentang ihsan isyarat kepada tasawuf. Itu ilmu. Itu dia panggil ilmu fardu ain. Tu yang kita duk hantar anak kafar tu. Kelas agama fardu ain. Kalau nak beritahu sama kita pun ada pentak pun. Kadang-kadang anak mengaji fardu ain, pak tak mengaji. Anakku mengaji kafar. Yang dia apa-apa main maghrib, belah balik kat rumah. Duk perkena teh kat rumah. Duk mengajar tauhid fiqh tak duk. Anak dia mengaji fardu ain dia tak. Kafar budak-budak tak apalah. Aku hantar dah mengaji kafar. Padahal dia tak mengaji. Dia kena mengaji kafar juga. Ni kafar ni kita malam ni. Kelas agama fardu ain. Kelas kan? Ataupun kuliah agama. Kelas boleh, kuliah boleh. Ni dah. Bagi mereka mengaji kafar. Dia ingat kafar apa dia? Kita wajib hantar anak kafar dan kita pun kena mengaji kafar. Tapi kan duk masuk kelas kafar tu. Ni umarat ustazah pula. Mengaji malam-malam. Takkan nak mengorak ustaz. Mengaji kelas malam. Dia anak mengaji kafar dia tak. Boleh tiap sikit. Ni PKP ni. Dah cuti lama-lama. Ilmu usul dan ilmu tauhid. Adapun ilmu tasawuf dan ilmu hakikat. Ilmu tasawuf dan dia 3. Fiqh, tauhid, tasawuf. Jibril pun tanya hak tu. Lepas tu yang bila lepas Jibril tanya tu, Nabi tanya Sayyidina Umar. Umar hantar siapa dia?
Siapa yang main duk tanya iman, Islam, ihsan tu? Tu. Hantar siapa dia? Sayyidina Umar kata tak tahu. Jadi peristiwa tu memang mengherankan lah. Dia main letak rapat kepala lutut dan kepala lutut Nabi. Main panggil Muhammad begitu ya. Muhammad jawab, dia kata, sadaqta betul. Dia tanya, kata betul pula. Dia betul, tanya apa? Lepas tu main duk rapat elok kepala lutut dan kepala lutut Nabi. Tu. Nabi kata, atakum yu'allimukum. Dia datang pada kamu, dia nak ajak agama kamu. Itu Jibril tu. Dia datang nak ajak agama kamu. Dia nak ajak apa tu agama? Dia nak ajak agama dekat apa? Sebab tu dia datang. Sebab tu dia main tanya iman, Islam, ihsan. Hak tu yang punca jadi ilmu fardu ain tu. Ilmu, itulah agama kita. Itulah agama. Kalau tak ada tiga ni, untuk agama kita. Agama kita tak sempurna. Seumpama rumah buruk. Rumah sengit. Kalau tak ada tiga ni. Cengit tu kira lembut tu. Kira anak tu tak ada rumah tu. Tinggal papan berselerak itu kan. Kira kasar tu betul. Abang sengit tu kira tak apa. Benda tak sengit. Tak ada tu. Sebab apa? Semayang tu tiang agama betul tak? Semayang tiang agama. Semayang masuk dalam apa? Semayang masuk dalam bekah. Kalau semayang tak ada, tiang tak ada, runtuh rumah. Bukan Nabi kata semayang tu satu tiang. Tak, bukan satu tiang agama. Maknanya kalau kata rumah tu tiang dia satu macam tu. Kalau tak nak semayang berapa runtuh? Sebab tu siapa tinggal semayang kafir? Bukan tinggal kafir, siapa yang menafikan semayang kafir. Tinggal tu dia ada tafsir pula lah. Tapi kalau semayang dah, habis. Lepas tu nanti di akhirat. Di akhirat malaikat, dia tanya semayang dulu, dia tak tanya hal lain. Dia tanya semayang dulu. Semayang ke tak? Kalau tak semayang, dia tak tanya dah zakat. Haji, dia tak tanya lah. Senang. Jangan kata, saya tak semayang tapi saya umrah setahun 3 kali. Tak sedut abang umrah setahun 3 kali. Haji setahun sekali. Tak sedut sembang. Semayang ke tak? Semayang tak? Jarang-jarang. Tak tanya dah. Puasa tak tanya dah. Tak tanya suara pula apa? Semayang tak? Tu. Kalau tanya, semayang tak? Puasa? Dia tanya puasa semayang. Tambah pula orang jenis orang duit banyak. Pergi haji dia tahun. Oh, sedap dia. Kita nak pergi haji tak boleh. Tak, dia tanya semayang tu. Kalau semayang tak? Haji dia tak tanya. Hampirlah haji 10 kali pun. Umrah setahun 5 kali. Dia tak tanya dah. Hang puasa bila sunat ke apa, dia tak tanya dah. Semayang tak? Habis. Tutup buku. Sampai tu dapat semayang tu. Semayang tu tiang agama. Semayang tu nak tahu dengan mana? Dengan fiqh. Dengan kita belajar fiqh. Tapi apa pun, fiqh ni cabang daripada ilmu usuluddin dan ilmu tasawuf dan ilmu hakikat tu apa dia? Dia kata, maka iaitu ilmu tasawuf dan ilmu hakikat daripada jumlah ilmu tauhid jua. Ilmu fiqh dan ilmu tasawuf atau ilmu hakikat dia sejumlah daripada ilmu tauhid. Dia cabang tu juga. Cuma orang panggil ilmu tauhid, dia panggil ilmu tauhid ilmu usuluddin kita belajar sifat 20 ni, dia panggil tauhid i'tiqadi. Tauhid secara beriktikad. Allah bersifat dengan wujud qidam baqa' tu tauhid i'tiqadi. Adapun ilmu tasawuf, tauhid zauqi. Tauhid secara zauq, syauq. Dia mengesah Allah secara zauq, secara syauq, secara perasaan. Adapun ilmu tauhid ni i'tiqad. I'tiqad ni kena hafal sifat 20. Hafal bagi roti jirim jisim. Itu tauhid i'tiqadi. Itu dia panggil tauhid am. Tauhid am. Adapun ilmu tasawuf, itu dia panggil tauhid khas. Tauhid zauqi, wujdani, secara wujudan, secara dapat daripada Tuhan bagi. Kalau kira tauhid ni, tauhid nombor 1 ni. Ni tauhid tasawuf ni, hak nombor 1. Hak ni yang kita nak ni. Hak ni yang kita mahu sekali. Tauhid zauq, tauhid i'tiqadi ni kadang-kadang dia bercakapnya. Syarah, tapi hantu duk takut lagi.
Kan? Duk cerita tuan-tuan, hantu takut juga. Ngajak-majak buat tauhid, nampak kat pokok getah, nampak putih, menyacak lari. Tadi duk ngajak tauhid. Tu tauhid i'tiqadi. Tauhid zauki ni hang mai lah apa pun. Allah. Tu tauhid zauki. Tu payah nak dapat tu, tu payah nak dapat tu. Tapi jangan kita, kalau begitu tak payah mengaji tauhid i'tiqadi. Ngaji zauki silah. Hang tak boleh lalu, tak boleh dapat tauhid zauki tanpa lalu tauhid i'tiqadi. Nampak? Ni banyak orang duk jadi. Dia nak belajar apa? Tak salah belajar usuluddin lah. Mengaji sifat 20 tu syirik khafi. Syirik khafi ni apa dia? Duk belajar ni. Nak kenal Tuhan, kena kenal pokok. Kena kenal makhluk. Kita nak kenal Allah, kena kenal direct. Dia bercakap. Cakap dia kena kopi tu. Ada. Sebab tu, kita tak boleh dapat tauhid zauki. Melainkan kena lalu tauhid i'tiqadi. Tauhid am. Am ni, semua kena tahu ni. Ni semua kena belajar. Ni kata tok saya, Tok Ayah Sujaha. Sedap dia hurai tu. Dia orang tasawuf, tauhid sedap, mengajak sedap, tasawuf pun mengajak sedap. Macam nak menjuri dia dengar dia cakap. Dia mengajak guru Ayah Sujaha. Belah Patani. Dia tak akan dapat tauhid zauki, wujudan ni, kalau kita tak melalui tauhid i'tiqadi. Makna apa? Kena belajar sifat 20 dulu. Bagi mantap sifat 20, bom baru naik tauhid tu. Ni dah nak lompat tauhid zauki. I'tiqadi tak kenal. Tak belajar sifat 20. Mana nak boleh? Naik tangga langkah tangga ke-10. Rebah jatuh. Kan? Ni banyak dia jadi. Kemudian pula kita pula jangan duk terhenti tauhid i'tiqadi lah. Duk mengaji tauhid lama dah. Kena usaha juga pergi tauhid zauki. Lompat pergi tauhid zauki. Kena pergi lompat pergi situ. Ada juga pok tu. Dia mengaji takat tauhid i'tiqadi je. Kita tak payah belajar lah tasawuf tu. Di pok 20 tak apa nak kenal lagi. Tak apa kita yang kenal lama dah. Pindah pergi lah. Pindah. Lompat pergi. Sebab tu Imam Ghazali mula dia tekan tauhid i'tiqadi ni. Dia belajar, dia ada sifat-sifat 20 tauhid dia. Dia kitab dia banyak. Al-Arba'un, ada kitab tauhid yang saya ada. Al-Aqaidiyah, Al-Aqaid tentang aqid. Memang ada, saya ada kitab tu. Tapi lama-lama, bila dia dah lama dah, ditinggal ilmu tu. Ditinggal tauhid i'tiqadi ni. Dan ada yang kitab, dia peli pula ilmu tu. Dia peli maknanya seolah macam tak payah belajar. Pok-pok ni ambil tu. Dia pun ambil hak dia peli tu. Dia pun tak tahu. Imam Ghazali dah pindah satu peringkat lain. Dia dah pindah dah. Kita pun kalau Tuhan campak tauhid zauki ni, dia tak boleh lah kot i'tiqadi, tak boleh lah. Sebab apa? I'tiqadi ni masih duk berdalil alam. Tauhid zauki ni dia nak tauhid yang tulen. Apa tulen? Aku Allah. Tauhid sifat 20 ni, aku alam Allah. Betul tak? Macam mana nak kena Allah? Kena tengok jirim. Tu tauhid. Pok tasawuf bila dia sampai tahap tu, dia akan marah tu. Saya pun nanti akan marah kalau main tahap tu. Tak mahu, aku tak mahu nak ajak lah sifat 20. Syirik khafi. Bagi ahli tasawuf, syirik khafi lagi. Mana nak ajak aku ni Allah je. Lepas tu tauhid yang sejati, tauhid zauki. Ini tauhid yang sejati. Ini payah dapat. Hak ni anugerah. Tapi nak anugerah, dia kena usaha i'tiqadi dulu. Lepas tu Imam Ghazali bila dia mengarang ihya' dia tak lain, dia bukan menolak, dia dah tak mau dah tu. Sifat 20 dia tak mau dah. Jadi pok ni duk ambil hak ni, hak dia tak mau ni. Dia tak mau ni sebab dia dah dapat, dia dah langkah marhalah, martabat tauhid zauki. Saya pun duk pesan juga. Duk pesan ke orang duduk mengaji saya kata, apa nak mengaji, entah aku duk sonok mengajak sifat 20. Tahu mana Tuhan campak aku jadi tok wali ke apa, aku tak mau dah ajak. Sebab bagi jadi tok wali ke, atau dah dapat zauk ni apa dah? Tak mau dah sifat 20. Tak seronok lah. Takut tahap tu. Mengajak sifat 20, mengajak tu. Burung mengajak macam tu lah. Mengajak main-main, dia tak syok lah. Saya pun pesan lah. Dulu saya kata, bila main umur 40 ke atas ni, mula nak kurang dah mengajak tauhid, mula nak kurang dah. Sebab kan? Sebab saya pun nak kena mula dah pergi ilmu tasawuf. Tak boleh duduk kot tauhid, saya tak boleh. Walaupun saya tak sampai martabat tu, tapi saya dah kena usaha dah. Dulu saya tak mengajak tasawuf dulu. Dulu saya mengajak tauhid lah. Lah ni mengajak tasawuf, mula nak mengajak lah. Mengajak apa? Saya nak belajar. Nak belajar. Tapi mungkin bila sampai satu tahap, tauhid pun tak orang mengajak lah.
Hampa cari kat lain hampa pada tu. Tak mau dah ajak. Jadi macam Imam Ghazali. Tak mau dah. Imam Ghazali marah. Tapi dia pun duk ambil hak dia marah tu. Dia pun tak tahu dia marah sebab dia dah dapat dah. Lepas tu Imam Syafi'i sendiri, satu hari dia duduk berdebat dengan pok-pok ni, dengan pok-pok sesat ni. Dia buat keluar ilmu kalam, dia bahas berah, dia duduk bahas. Sampai anak murid dia terkejut. Tok Syekh tak pernah buat keluar ilmu macam ni. Duduk bahas dalam-dalam ni. Dia tak, anak murid tanya, Syekh, adakah ini bukan ilmu kalam, sebagai ilmu kalam? Dia tak ahkamna zaka qabla hadha. Aku dah kemah dah dulu. Hak tu aku dah kemah dah sebelum ni. Sebelum pekah ni, aku dah kemah dah tu. Ahkamna zaka, aku dah kejap dah ilmu kalam. Qabla hadha, sebelum ilmu ini, ilmu pekah. Oh, kita kejap dak lagi. Kejap dak lagi, duk hentam dah sifat 20. Duk hentam dah tasawuf. Lalu kita jangan hentam mana-mana ilmu. Lepas tu kita kena belajar semua. Tauhid kena mengaji, tasawuf pula hakikat. Tengok tu. Tuan Hussein pun dia bahagi dua. Ilmu tasawuf dan ilmu hakikat. Tasawuf ni dia lebih kepada kalau kita kitab Minhajul Abidin, cerita tentang sifat-sifat hati, penawar bagi hati, tu lebih pada situ. Hakikat ni dia macam Durun Nafis. Apa dia? Manhalus Sopi. Tu lebih menjurus kepada hakikat. Duk bah yang sabitah. Tu. Ta'ayun awal, ta'ayun sani, makam wahidiyah, makam wahdah. Tu dia ada satu ilmu. Dia bah ke situ. Macam Durun Nafis, Manhalus Sopi. Tu kalau kita tak jauhilah. Tanwiru Qulub. Ada kitab tu yang pelik. Bila dia hakikat, dia lagi nipis kitab tu. Macam Durun Nafis tu dia nipis lah. Dia tak macam hikam. Hikam bukan hakikat lagi. Hikam dia panggil tasawuf tarikat. Dia duk cerita perjalanan ahli tasawuf. Perjalanan kita nak berjalan. Hikam, Minhajul Abidin itu juga. Dia duduk kepada tarikat. Dia ada tasawuf syariat. Tasawuf syariat tu macam penawar bagi hati. Itu tasawuf syariat. Dia cerita sifat-sifat hati. Kena buang sifat mazmumah. Masuk sifat mazmumah. Itu tasawuf. Saya bahagilah tu bahagikan tasawuf syariat. Tasawuf lebih kepada syariat lah. Buang sifat-sifat tak elok. Buang riak, ujub. Kan? Itu Imam Syariat suruh. Dia ada tasawuf tarikat. Tasawuf tarikat macam Minhajul Abidin. Dia cerita lagu mana kita nak berjalan menuju kepada Allah. Nak melalui rintangan-rintangan, bukit-bukit, halangan-halangan dunia, syaitan baru. Itu tasawuf tarikat. Macam hikam. Hikam masih dalam tarikat lagi. Tasawuf hakikat. Contohnya Durun Nafis. Tu dia cerita qayyumiyah apa macam tu. Hak tu tak boleh. Kalau susah majak mesti tak berani. Tak berani apa? Aku tak tahu tadi. Tak saya sesat, tuan-tuan sesat. Tak berani. Siap-siap ni memang saya kena jejak sesat. Dan Durun Nafis tak sedap. Kedah haram dia tak? Dulu. Kedah haram. Durun Nafis. Ya Kedah ni tuku ramai. Tapi lepas haram mungkin dengan sebab tak ada ahli. Lah ni saya tak tahu. Durun Nafis tak boleh. Durun Nafis kan nak majak pun tuku Sopi di pondok. Manhalus Sopi. Manhalus Sopi dahsyat. Manhalus Sopi nipis lagi. Dia ko nipis. Dia ko tinggi. Sebab apa? Dia khulasah. Pati tasawuf. Kalau Arab banyaklah. Tuhfatul Mursalah, Fatul Rahman. Itu Arab. Dan banyak lagi kitab-kitab ilmu hakikat yang dikarang tapi tak sampai kat kita. Sebab apa? Sebab ilmu tu tak ada orang ajak. Tak ada siapa boleh nak ajak ilmu tu. Banyak ulama-ulama kita yang tanah Jawi kita duk mengarang tapi tak dicetak. Kalau dicetak pun sekali itu tulisan tangannya. Mana sekali. Sebab apa? Tak digunakan cetak. Sebab kitab tu kitab payah. Tengok Tuan Hussein sini pun dia bahagi ilmu tasawuf dan ilmu hakikat. Tapi kalau kita nak borong, masuklah dalam tasawuf tu. Tapi dia nak pisahkan. Tu. Hakikat ni maknanya apa? Sampai tahap panah lah dia dengan Allah. Tak ada siapa lah. Melainkan dia hanya Allah. Dia dengan Allah. Sampai tu tahap, tapi ini jangan tiru. Sampai situ tahap, mula-mula dia dengan makhluk Allah, kemudian dia dengan Allah, kemudian dia Allah. Pihak ni jangan tiru. Hak ni bahaya. Dia Allah. Ni jangan tiru. Siapa tiru kena ni. Capiak tak pasal. Dia Allah. Ni saya sebut saja. Tapi jangan siapa tiru. Hilanglah.
Diri dia pun lenyap. Sampai Al-Halas, siapa kau? Dia kata, Anallah, ana Al-Haq. Ana Al-Haq, aku Tuhan yang hak. Habis kan? Tapi jangan tiru. Siapa tiru, dia jadi kafir. Sebab apa? Kita tak duduk tempat dia. Halas ni dia tak sedar lah. Hang siapa? Aku Allah. Tak ada apa. Tak ada Allah. Allah kita billah. Tak ada apa. Aku tak ada. Tak ada kekuatan aku. Apa aku ada? Jadi hang siapa? Ana Al-Haq. Sampai tahap tu. Tahap ni saya kata apa? Ada 9 juta. Ada istilah tu. 9 juta. Ada seorang yang mungkin. Tu pun tak tahu. 9 juta. Tak tahu 9 juta. Juta, bilion tu. Mungkin ada seorang. Tu pun tak tahu ada. Sungguh ke tak? Nampak kata. Ana Al-Haq. Majubati fi illallah. Tidak ada jalan baju bujuh aku melainkan Allah. Sampai tahap tu. Sampai dia pun dah tak wujud. Dia pun tak ada lah. Tapi ni jangan tiru. Jadi saya dak lah. Kita membela hak ni. Tapi kalau ada duk mengaku kat belah kulim ni, dia Tuhan, ana orang pertama nak pergi kata hang sesat. Tak ada lah kat belah kulim ni. Yang suruh mohon. Kat belah Mekah pun nak cari jumpa apa ya? Kat belah kulim nak ada pula. Kulim ke, Penang ke, Kubang Ulu ke, tak ada lah. Suruh mohon. Saya duduk Syria pun. Duduk Syria ni tempat tu wali Syria. Tak ada jumpa lagi sampai tahap Halas yang tak ada lagi. Syria. Dan selalu saya duk ceritakan Syria. Wali-wali Allah. Siap boleh baca dalam hati kita ni. Hidup dia siap dia baca. Jangan duk mohong dia. Tadi hang tengok apa dia abang siap. Tapi tak nak sampai tahap anak Al-Haq. Tak ada lagi. Nak abang kata, tak ada. Tambah membelah kulim. Main duk mengaku pula. Tapi saya tak tolak. Kita kena adil. Ilmu ni memang wujud. Memang halas dia tak salah. Halas tak salah. Tapi jangan kita tiru dah. Halah dia tak salah. Sebab dia sampai satu tahap, aku tak nak apa dah, aku tak nak. Hang siapa? Allah. Sampai tahap tu, dia tak sedar. Tapi jangan tiru. Aduh. Saya habaq sekadar tu sajalah. Lepas hak luar, lepas hak dengar pun, sekadar tu saja. Jangan sampai dia berkata pula, ustaz membenarkan orang tu mengaku dia Tuhan. Tak, bukan. Ni bab lain cerita dah. Cerita ni cerita lain. Takat tu saja. Lepas tu Imam Ghazali sendiri menukil perkataan Mansur Al-Halas. Dia bila kata, qala Al-Mansur Al-Halas, itu halas. Imam Ghazali sini nukil perkataan halas. Sedangkan Imam Ghazali tasawuf dia tasawuf yang wasatiyah, pertengahan. Dia bukan macam Ibnu Arabi hakikat. Dia duduk pertengahan tasawuf dia. Dia bawa ke pertengahan. Tapi dia pun walaupun pertengahan, dia sini menukil perkataan al-halas. Dia menukil. Kalau kata halas kafir, buat apa dia nukil? Nukil ni ambil perkataan halas duduk dalam kitab dah. Itu rahsia-rahsia ni kita tak tahu sudahlah. Cuma saya hanya cerita saja. Di Tuan Husin pun, tapi kita tak nafikan memang ada pok sesat. Yang dia tak sampai tapi dia mengaku. Tuan Husin pun, dia pun lawan ni. Dia masa di Kedah, dia lawan. Ada pok-pok jenis hakikat tak betul dia lawan. Tuan Husin. Sampai dia sini tak boleh duduk di Kedah. Dia merajuk main duduk di Penang. Ni. Dia duduk menentang kan kitab Hidayatul Mutafakirin. Dia duduk cerita ilmu batin, dia duduk hentam pok-pok batin ni. Sampai pemerintah adalah dia ulama di Kedah tu yang dihasut oleh pok-pok ni. Sampai Tuan Husin merajuklah main duduk Penang. Tuan Husin merajuk. Tapi Sultan minta juga, Sultan Hamid minta juga bagi Tuan Husin balik. Dia tak mau. Dia macam merajuk lah. Lepas tu dia pesuruh dia ambil tauliah pula. Dia nak ambil tauliah para ulama besar Tuan Husin. Dia pun sahabat sajalah nak ambil alasan. Dia pula nak ambil tauliah apa? Ada pula suruh Tok U ambil tauliah. Tok U tak boleh ngajak kalau tak ambil tauliah. Tuan Husin, kita tak apalah ni Tuan Husin. Ulama besar mengarang kitab, depa pun duk baca kitab lagi tak pekah. Dia tu sebian, dia suruh ambil dia tauliah. Dia tak mau ambil tauliah. Main duk belah Penang. Tak mau ambil tauliah. Sudah, tak mau. Sampai dia mati, dia dibenarkan kubur dia tu boleh tak di makam di Raja Ulanggang. Sultan suruh ambil jenazah Tuan Husin tak di Langgang. Bila dia tak mau tak di tempat lain. Sampai Sultan hormat dia. Tuan Husin Kedah. Dia banyak memerangi pok-pok ni. Pok-pok batin ni. Pok jenis kadang-kadang merapu kan. Tu. Tapi dia mengakui. Kalau kita baca Qutub Rasyah, dia duk baca di Masjid Sungai Limau. Tu Qutub Rasyah tu dia cerita kat hakikat dia sikit. Tapi tak banyak. Gerun juga nak baca. Tapi nampak kata Tuan Husin dia terima hakikat. Qutub Rasyah dia duk baca di Masjid Sungai Limau. Tapi lepas dah.
Lah ni tak lepas dah. Kawasan hakikat tu. Gurun juga baca. Sebab tu Tok Guru ni, dia alim semua ilmu. Dia alim semua ilmu. Nak jadi Tok Guru ni dia kena alim semua ilmu. Sebab tu dia kata, maka iaitu ilmu tasawuf dan ilmu hakikat daripada jumlah kategori ilmu tauhid. Dia termasuk dalam jumlah ilmu tauhid juga. Cuma dia panggil, dia tauhid khas, tauhid zauki dan wujdani. Dan tauhid usuluddin sifat 20 ni, tauhid am dan tauhid i'tiqadi. Tauhid secara iktikad, beriktikad. Kena iktikad, kena mengaku. Tapi tauhid zauki ni dia hanya perasaan. Dia rasa saja. Rasa, hak lain dah tak wujud. Hanya Allah. Tu zauk. Zauk ni dia kena nak dapat tauhid zauki ni dia kena tanam. Dia kena tanam musyahadah dan muraqabah. Hak saya duk cerita kan. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Itu makam muraqabah dan musyahadah. Bila dia sampai tauhid, sampai makam tauhid dia tinggi, sampai dia takut. Macam kita duk cerita hantu, bila balik tengok apa ingat hantu. Buat apa duk cerita hantu? Pada halnya duk balik malam-malam biasa pun. Malam-malam duk tidur tingkat atas. Rumah dia tingkat. Tapi malam tu tengok cerita hantu. Pakai tidur depan TV tu. Tak ada nak kata apa takut. Sebab apa? Kes lah. Kebesaran hantu dah masuk dalam diri. Kebesaran hantu masuk dalam diri. Padahal sebelum tu relax je. Pergi tandah golong. Bila, tapi bila kebesaran hantu masuk dalam diri dia, apa-apa pun dia nampak hantu. Masuk dalam tandah pun berebak kucing jalan. Hantu. Ramai-ramai lalu. Hantu apa? Baju duduk gantung tu kan angin. Tu dah hantu raya. Hantu raya pula. Sebab kebesaran hantu dah masuk dalam diri. Orang tasawuf ni, kebesaran Allah masuk dalam diri. Fa'aina ma tuwallu fasamma wajhallah. Di mana kamu paling, situ Tuhan. Dia takut. Allah, macam Allah duk tengok dah. Macam dia ni seolah-olah duk nampak. Seolah-olah duk nampak. Faham? Bukan nampak. Seolah-olah duk nampak Tuhan. Macam kita, bila cerita hantu, tengok kucing lalu, seolah-olah macam duk nampak hantu. Padahal bukan. Itu orang tasawuf tahap tu. Tahap tu dia musyahadah muraqabah. Tapi tak boleh cerita panjang. Kenapa dia dekat tu tak banyak lagi apa itu fiqh. Ni kita baca 3 baris. Nanti kita baru kita akan belajar fiqh tu apa dia. Apa itu fiqh? Nak buat macam mana? So, kita cuti lama, kena basuh bagi banyak. Jadi sekolah tu dulu bermula makna fiqh yang pada lurah iaitu al-fahmu faham. Fiqh ni sebenarnya maknanya betul-betul faham. Tapi dia ada istilah. Dia ada pakatan ulama. Suatu ilmu mereka akan namakan dia dengan secara khusus. Itu nanti kita panggil pada istilah. Sekadar tu dulu. Mudah-mudahan apa yang kita belajar ni dapat manfaat pada kita. Dapat kita beramal dan sampaikan kepada saudara kita yang lain. Kalau terkasar bahasa dan sebagainya, minta banyak-banyak. InsyaAllah panjang kita jumpa lagi pada bulan akan datang. Dan kita pun dekat puasa dah. Dia mungkin ke bulan depan kalau boleh main, dia bawa tong lah. Siapa nak tulis siap-siap lah kena buat arwah. Takut kot ni PKP pula. Tak ada. Sebab dia kata dalam bank duit banyak sangat tak tolak dah. Kan? Bulan depan bawa main. Dia bawa orang main tulis lah. Ataupun nak tulis dalam kertas tak buat bagi. Bulan depan kan saya bawa tong. Apa mungkin dah tinggal bulan depan ni bro. Kau tak ada lah. Ada lagi 2 hari. Ni pun dah tak lama dah puasa ni. Kita minta mudah-mudahan puasa ni boleh dah semain tarawih ramai-ramai. Kan? Kita pekat jagalah. Jaga SOP dan sebagainya. Bapak kalau kita duduk ketegak sampai tarawih nak buat taklih. Kita jaga elok-elok. Korang kalau taklih rapat-rapat pun boleh main Jumaat kan. Boleh semua pakat boleh main. Tak apa dah. Jarak pun sampai jadi macam tahun lepas. Allah sedih tu. Orang 3-4 orang. Jadi insya-Allah pada tu dulu. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi alamin hamdan yuwafi ni'matihi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Allah taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'alim bi hikmatik wa anshur 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahim. Nas'aluka Allahumma al-mukhaifin wa inabatal mukhbitin wa ikhlasul mumkinin wa syukra sabirin wa tawbatas siddiqin
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين